bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam yang berkaitan tentang tahrimun nazar ilal aurat ataupun ma yajuz ibda'uhu min zatil mar'ah wa ma la yajuz. Sesuatu yang dibenarkan kepada orang lelaki untuk melihat kepada wanita dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Antara perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang pertama iaitu wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Kita tidak boleh melihat ataupun orang perempuan itu tidak boleh menonjolkan auratnya kecuali apa yang zahir padanya. Itu seperti pergelangan tangan, wajah, benda yang tak dapat dielakkan. Sebagai contoh, dia dah pakai baju elok-elok tapi angin tolak masih nampak. Itu luar daripada kemampuan mereka untuk menutup. Mereka dah tutup yang terbaik tapi dah angin tolak, nampak dia punya bekas ataupun dia punya kesan pada bahu, kesan pada kaki dan sebagainya. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi secara asasnya mereka wajib menutupi seluruh anggota tubuh mereka kecuali muka dan pergelangan tangan. Dan ma zahara minha iaitu pergelangan tangan dan wajah. Dan ia kedua ini tidak dikira sebagai aurat. Yang kedua, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Orang perempuan ni juga bila dia pakai tudung, dia tutup aurat, perlu daripada atas sampailah ke bahagian juyub, iaitu dada mereka ini. Yang ketiga, wala yubdina zinatahun illa li bu'ulatihin aw abaihin. Mereka tidak boleh menonjolkan kepada aurat mereka kepada orang luar, lelaki luar, kecuali di bu'ulatihin aw abaihin. Bu'ulatihin iaitu ada golongan-golongan yang dibenarkan untuk orang perempuan ni dia tunjukkan dia punya aurat. Ya, aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lelaki awam ataupun orang lelaki ajnabi. Antara golongan-golongan yang dibenarkan untuk melihat aurat wanita ini, bu'ulatihin iaitu pasangan mereka, iaitu suami mereka. Suami iaitu suami yang ada lah, yang sedia ada. Bekas suami tak boleh tengok dah. Jangan pula, oh alah ustaz, dia bekas suami pun memang dah tengok dah sebelum. Takkan tutup kot. Tak boleh. Apabila telah berlaku perceraian, maka suami itu dah tak boleh tengok lagi lah aurat bekas isteri dia. Itu kena ingat. Kalau dalam iddah dia tengok dan dia mempunyai niat untuk rujuk, maka dia dibenarkan untuk rujuk. Dengan syarat dia kena ada 2 orang saksi dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, bila berlaku persetubuhan ataupun dia sengaja masuk dalam rumah dan dia bersetuju untuk rujuk dengan isteri dia, maka berlakulah rujuk. Tapi apa-apa pun kat Malaysia kita kena rujuk kepada mahkamah syariah. Falirrajuli an yara min zawjatihi ma yasha wa kadzalikal mar'ah wa fil hadis ihfaz aurataka illa min zawjatik. Kamu hanya boleh tonjolkan aurat kamu itu kepada suami kamu je. Mana dia nak pakai apa ke, dia nak test baju ke, nak test luar ke, suami dia boleh tengok. Tapi tidak bermakna dia boleh telanjang bulat dalam rumah. Itu kena ingat juga. Itu adab. Ya, adab. Dalam rumah ni, walaupun rumah kita, kalau engkau telanjang bulat langsung, orang tengok pun geli. Suami kamu pun lari. Ya, Nabi SAW, walaupun dibenarkan untuk isteri dia tunjukkan kepada Nabi SAW, Nabi tak tengok tempat-tempat yang memalukan. Ya, Nabi jaga tempat-tempat seperti itu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ihfaz aurataka illa min zaujatik. Tengok, Nabi pun sebut dalam hadis, jangan kamu tonjolkan aurat kamu kecuali pada suami kamu. Hari ni orang tunjukkan dia punya aurat kepada orang lelaki lain. Kat rumah dia pakai biasa-biasa je.
Tapi kalau di pejabat tu bukan main lah, semua baju. Sampai ada orang tu dia punya baju pejabat dia satu bilik. Satu bilik tu penuh dengan baju dia. Tak cukup almari, dia tambah lagi apa, dia panggil apa, tempat menyangkut di tengah-tengah tu. Sampai tak ada ruang langsung. Itu semua baju jalan. Baju jalan dan baju pejabat. Baju untuk dalam rumah, ya Robby. Ada satu baris almari gitu je lah. Gitu. Mana dalam rumah tu pakai pun baju biasa-biasa. Itu tak betul lah. Depan orang luar bukan main kamu seksi, terbelah sana, terbelah sini. Itu dah tak betul dah. Pakai seksi dekat rumah untuk suami kamu dapat pahala. So tegur lah. Maknanya kita boleh tegur pasangan kita. Tapi orang lelaki pun sama. Janganlah pula engkau suruh isteri kamu tu pakai seksi, cantik dalam rumah. Tapi kamu tak pakai cantik. Tahu dia dengar. Kan? Kita kenalah pakai elok juga. Apa salahnya kalau kita pakai boxer? Tak salah. Boxer yang elok lah. Kalau boxer yang cak ayam tu tak jadi. Maknanya macam mana kau nak hiaskan bagi nampak suami isteri kamu tu gembira bila kamu tengok kamu kat rumah. Contoh lah. Dia satu, ni ada orang pasangan suami isteri sekarang ni, dia pergi ke Langkawi. Jadi di Langkawi ni dia tak tahu, dia ada satu dia panggil satu macam culture saya tak tahu culture apa, saya tak tahulah. Tapi dia panggil bila kita pergi ke pantai ni kita kena pakai baju putih. Seluar putih, baju putih, betul ke? Memang culture tu punya. Oh, saya tak tahu sebab saya pergi tak pernah pula saya pakai baju putih gitu. Bila pakai putih, tengah-tengah panas gitu kan, dia jadi macam seksi lah, kan? Benda tu kau nak pakai, kau kena pakai dalam rumah, kan? Ni tak, dekat dalam rumah, ya Robby. Jadi tak salah, kita beli baju. Ada baru ni saya di Bangkok, ada mesyuarat. So, dia jual baju atas putih, bawah putih. Dia seluar lah, macam cantik juga baju dia. Kain dia lembut, dia macam linen lembut. Kalau beli kat Malaysia mahal, saya beli kat sana murah lah sikit kan. Jadi beli-beli tu memang tengok nipis lah. So ada kawan tanya, kau beli buat apa? Dia dapat nipis ni ustaz. Takkan beli nak pakai kat luar. Tak tergamak kata. Saya kata siapa nak pakai kat luar? Saya pakai kat dalam rumah lah. Rumah pakai kain plekat je lah. Tak. Kau apa ingat ustaz kat rumah pakai serban? Agak-agak lah. Ustaz pun kalau kat pejabat aku boleh handsome. Takkan kat rumah tak boleh pakai handsome. Pakai elok, betul tak? Nak datang masjid. Saya daripada pejabat tak sempat balik rumah hari ni, mesyuarat sampai petang. Jadi datang ni pun terus datang daripada pejabat ke sini. Saya nak cabut baju ni masuk dalam. Termikir juga tadi kat luar. Saya pergi pejabat, baju masuk dalam. Takkan nak sembah Allah Ta'ala buka baju, keduk habis semua tak? Nampak tak? Tu takkan kita jumpa Allah Ta'ala, kita levelkan tahap kedua? Tak boleh. Tak. Ada kod dalam pejabat tu, dalam kereta. Tapi pakai kod panas lah pula. Mujur tak pakai, panas. Tak. Jadi tak kena lah. Kita pakai yang terbaik dah. Baju wangi. So, kita pakailah yang wangi-wangi. Datang ke masjid. Ni kalau datang masjid, kita pakai cak ayam. Cak ayam. Banyak betul cak ayam sekarang ni. Saya terus terang saya kata, tuan-tuan pergi pejabat. Kalau tuan-tuan datang masjid dengan tuan-tuan pergi pejabat, minyak wangi biar sama. Saya tak faham bila orang kata datang masjid kena pakai minyak atar. Siapa yang kata kena pakai minyak atar? Minyak atar pula 10 3. 10 ringgit 3 botol. Dia pakai tu lama-lama bau masam dah. Tapi kalau pergi ke pejabat, pakai Gucci by Gucci. Tak, Dior orang perempuan. Orang lelaki, jenama pelik lah. Kalau jenama yang dia pakai pergi pejabat. Kan? Jenama polo. Kan? Untuk pergi sukan. Naik bukit, jogging, pakai polo. Harga berapa? 400, 399, 299. Datang masjid, RM2.90. Tak betul lah. Tak boleh ustaz, di masjid kita kena minyak atar. Siapa cakap? Kau kena pakai wangi lah. Apa standard kau pergi pejabat? Standard kamu pergi istana? Standard kamu jumpa orang besar? Maka standard ke masjid pun begitu juga.
Tak salah. Kan? Ni kadang-kadang pergi masjid ya, butang tak cukup selalu. Ada butang 2 tak cukup, 3 butang ada, 2 tak ada. Tak percaya tuan-tuan, cuba pergi ke istana. Dijemput, bukan dapat pingat pun. Dijemput, minum petang bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Penuh orang pergi beli kat kedai, pergi kedai-kedai baju Melayu, pergi kedai tu, beli baju yang paling elok. Nak nampak cantik dalam istana. Bukan dapat pingat. Hak dapat pingat lagi lah. Macam kami boleh claim. Boleh claim. Beli seluar, beli baju. Baju Melayu, kalau baju Melayu lah. Boleh claim semua daripada atas ke bawah. Kalau baju one dress tu pun sama juga boleh claim. Orang semua claim lah. Pakainya setahun sekali. Yang putih tu kalau tak jaga betul-betul kuning terus. Nampak tak? Beli. Macam saya pula, sampin. Saya jarang nak beli-beli ni. Walaupun saya boleh claim. Bagi saya claim apa yang perlu. Sebab ini duit rakyat. Kalau saya nak claim pun, macam saya dapat yang Selangor. Sampin saya dah ada. Saya buat baju je lah. Baju warna hitam ni dia mahal sikit. Baju Melayu ni kan. Dia mahal. Kain dia mahal. So tempah baju je lah. So claim baju lah. Tengkolok. Beli tengkolok lain sikit. Sebab setiap negeri tengkolok lain-lain. Belilah tengkolok tu. Claim yang tu lah. Yang bawah, samping bawah sama. Tak adalah nak ambil sampai claim, ambil sampai 5-6 ribu. Tak. Sebab apa saya fikir, aku ni pakai sekali je. Samping tak apalah kita pakai selalu. Tengkolok. Kan? Kita pakai sekali-sekala, setahun sekali. Bila dijemput istana. Jadi kalau kita nak claim sampai membazirkan duit negara, itu tidak baguslah. Tapi kalau mampu, kalau memang perlu untuk claim lah. Tak apa. Memang kita ada hak untuk claim. Kan? Selagi kita boleh mampu untuk jimat, kita jimat. Kalau nak pergi istana bukan main baju cantik. Butang beli. Padahal butang banyak tu beli lain sebab nak masuk istana. Tak? Tapi ada nak datang masjid, nak jumpa bukan jumpa sultan biasa-biasa. Ini jumpa Malikin Nas, raja segala manusia. Kita, tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala, nak jumpa Allah Ta'ala. Kalau jumpa Allah Ta'ala, raja segala manusia, di mana-mana semua manusia, makhluk Allah sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan kita jumpa Allah Ta'ala, kita jumpa biasa-biasa, tak boleh. Kan? Gitu. Tawaduk. Ustaz, kita pakai biar tawaduk jumpa Allah Ta'ala. Bang, tak betul cara kau tawaduk. Tawaduk ni maksudnya kita pakai sesuatu itu, kita guna pada tempat yang betul. Itu tawaduk. Kita ada baju tu je. Bolehlah. Kita pakai baju tu. Tapi kalau kita ada banyak baju. Pergi pejabat baju lain, yang elok-elok, yang cantik-cantik, bila bertemu Allah Ta'ala, buruk-buruk, tak cantik, tak bagus. Sebab apa? Kita double standardkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why kita kena jaga elok-elok. Kan? Baik. Sama juga macam kita duduk dalam rumah. Jagalah pakaian-pakaian kita dalam rumah agar pakaian itu nampak elok dan cantik. Yang kedua, orang perempuan dia boleh tunjukkan dia punya aurat kepada siapa? Aba'uhunna, ayah, atuk, nenek yang ke atas. Wa yadkhul fihim al-ajdad min qibalil ab awil Sama ada sebelah bapa ataupun belah ibu. So dia boleh tunjukkan dia punya aurat, tak ada masalah. Atuk dia, bapak dia confirm lah kan. Atuk dia. Tu macam contoh tuan-tuan, kita nak tunjuk kepada keluarga kita, tak ada masalah. Kita ambil gambar. Sekarang ni orang ramai buat TikTok. TikTok dalam rumah dia. Dengan family bagus. Buat TikTok. TikTok ni, sorry. Dia nak rakam. TikTok ni orang awam tengok. Dia rakam untuk dia. Dia rakam video ni, dia rakam family dia. Sekarang ni orang tengah viral. Tak apa benda dah. Semua pakat joget sama-sama dia. Nak joget-joget lah, kau rakam sama-sama korang ni lah. Kan? Buat video sama-sama korang letak dalam grup yang dalam tu semua orang boleh tengok aurat masing-masing.
Maksudnya aurat ahli keluarga saja yang boleh tengok. Ini tak kalau tak kat TikTok. Atuk jiran sebelah boleh tengok juga. Tak baguslah. Tak elok tu. Sebab aurat. Tapi kalau tutup aurat, tak apa. Kan? Cuma joget tu tak berapa nak bagus lah. Elakkan lah. Benda-benda bawa pada fitnah buat apa? Kan? Kan kita joget, kita dah tua pula. Joget-joget orang kata lah pakcik, mati lebih baik pakcik. Kan dah kena. Dalam laman sosial ni jangan main-main. Ayat mereka sangat berbisa. Komen-komen sangat berbisa. So, jaga-jagalah. So nak tengok tak pakai tudung kepada mak bapak, atuk nenek sebelah, mak ayah, tidak ada masalah, dibenarkan. Yang ketiga, aba'u azwajuhun, iaitu bapa mertua mereka. Sebab bapa mertua ni dia bila jadi bapa mertua? Apabila akad sudah berlaku. Terima je akad, saku terima nikahnya si fulanah binti si fulan, pak, sah, dua-dua kata sah, settle. Dah boleh salam dah dengan bapa mertua tu. Kan? Salam dah, boleh salam dengan bapa mertua, boleh peluk, tak ada masalah sebab itu dah jadi haram mu'abbad. Dia panggil haram selama-lamanya. Siapa cerita baru ni dia jumpa satu family ni, mak mertua dia tak tunjuk, dia tak buka aurat, dia tak buka tudung. Dia tak salam menantu dia. Sebab apa? Bagi dia, menantu dia adalah haram. Kahwin dengan anak, cukup. Mak, tak payah salam. Aurat. Saya kata, ni mazhab mana pula? Sebab bila akad berlaku je, mak dan ayah itu menjadi bapa dan mak mertua kita, dipanggil haram mu'abbad. Tapi kalau kita kahwin dengan, kalau bapa kita kahwin dengan mak baru, atau mak baru kahwin dengan bapa baru, anak perempuan tu, atau anak lelaki, bila akan jadi mak bapak tu bapak tiri dia? Bukan sebab akad Mak bapak dia akad nikah je, terus boleh salam, cium, peluk, tak boleh. Belum lagi. Apabila berlakunya persetubuhan. Bila mak bapak, mak kita dengan bapak tu bersetubuh, maka bolehlah bersalam dan buka aurat. Sebab apa? Mereka dah jadi bapa tiri atau ibu tiri. Tapi kalau tak, kalau katakan mak bapak yang kahwin. Kalau anak kahwin tak ada masalah. Ni macam sekarang ni isu dia nak tunjuk kepada bapa mertua. Bapa mertua ni confirm atuk. Ya, atuk. Bukan atuk mertua. Bapa kepada bapa mertua. Boleh, tak ada masalah. Akad nikah ni dah bersalam dah semua yang ada tu. Yang lelaki boleh salam dah, mak ni, nenek dia, semua boleh salam ke atas. Ya. Baik. Yang keempat, abna'uhun, zuriat-zuriatnya. Abna' zuriyatihim min dhukur awil inas. Dia boleh tunjuklah pada anak perempuan dia, anak lelaki, tak ada masalah. Ini semua dibenarkan dalam Islam. Abna'u azwajihim. Anak-anak suami dia, anak-anak tiri. Lidarutul ihtilat al-hasil. Sebab sukar kalau untuk diasingkan. Jadi itu sebabnya Islam benarkan kita tengok ataupun duduk serumah dengan anak tiri. Sebab anak tiri kita tu dah jadi anak kita. Dia panggil anak kita lah. Kita tak boleh kahwin dengan anak tu. Tak boleh kahwin. Tapi kalau tak bersetubuh dengan mak dia, dia bercerai sebelum persetubuhan berlaku, dia boleh kahwin dengan anak dia. Tapi dia kena sahkan lah. Maknanya tak berlaku apa-apa. Perempuan pun bagi tahu, yang lelaki pun bagi tahu. Ni macam mana kalau kahwin dengan anak tiri, dia kahwin dengan mak, tapi bercinta dengan anak tiri. Itu memang tak boleh lah. Mak dia sapu, anak dia sapu. Itu memang haram. Tak dibenarkan dalam Islam. Baik. Jadi sebab itu tidak boleh, dia boleh untuk tunjukkan aurat dia kepada bapa tiri ataupun ibu tiri. Kalau lelaki ataupun perempuan. Yang keenam. Okey. Nampak?
Ikhwanuhunna, adik-beradik. Sama ada adik-beradik kandung. Yang kedua, adik-beradik sebapa atau adik-beradik seibu. Semua ni boleh tengok aurat, tak ada masalah. Hatta adik-beradik tiri dia, adik-beradik tiri pula. Adik-beradik dia daripada seibu. Dia anak ibu. Ibu dia kahwin dengan bapa tiri. Dia dengan bapa tiri tu, ni lah, mahram, dia kira ni lah, haram mu'abbad lah, mahram dia lah tu. Bapa tiri dengan mak dia kahwin, mak dia beranak lain. Dapat anak daripada bapa tiri. Adik tu dipanggil adik apa? Adik si ibu. Adik si ibu adalah adik dia. Adik-beradik dia. Sama juga macam bapa dia kahwin. Bapa dia kahwin dua. Dia anak isteri pertama, bapa dia ada anak daripada isteri kedua. Tu adik-beradik sebapa. Kan? Mereka ni layak dapat harta waris. Kalau adik-beradik lelaki, dia kena tengoklah macam mana keadaan pembagian tu. Kalau yang si mati tak ada anak lelaki, tu akan dapat tu. Adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, adik-beradik kandung. Dia ada lagi ahli asabah, dia yang asyiqaq tu semua. Tu semua akan dilihat. Begitu juga anak-anak saudara. Anak-anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Lima bayyana rajul wa amatihi min hurmati abadiyah. Anak saudara lah, macam anak saudara. Dia bukan anak saudara sabit. Anak saudara betul. Daripada adik-beradik, dia punya adik-beradik lelaki punya anak. Anak lelaki ke anak perempuan? Kira anak saudara dia lah. So dia boleh lah duduk dengan anak saudara dia tu. Kan? Anak saudara nak duduk dengan dia kat rumah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun banu ikhwatihin, yang ke-8. Anak-anak lelaki daripada adik-beradik perempuan. Sama juga. Boleh. Tidak ada masalah. Dan dibenarkan juga nisa'uhunna ay an-nisa' al-muttasilat bihinna nasaban aw dinan. Amma al-mar'ah ghairu muslimah fala yajuz laha an tura min zinatil muslimah illa ma yarahu rajul ala sahih. Kalau orang perempuan tak ada masalah. Aurat dia seluruh tubuh kecuali pusat sampai lutut. Tu aurat perempuan dengan perempuan muslimah. Tapi kalau orang perempuan muslimah dengan wanita yang bukan Islam, orang perempuan kafir, tak boleh. Aurat dia sama macam orang lelaki yang bukan mahram, ajnabi. Itu sebabnya kalau nak potong rambut orang perempuan, cari salon orang Islam. Perempuan Islam. Kecuali kepakaran tu tak ada. Tapi macam pelik lah kepakaran tak ada. Dan orang Islam kita ni pun kalau nak motong, kalau nak buat salon, nak buat barber ke apa untuk perempuan ke kan, belajarlah. Belajar cara potong yang betul. Pergi belajar. Jangan main nak buat buka kedai gunting tapi tak belajar. Orang suruh potong cara ni, dia tak potong cara, dia potong cara lain. Kalau orang perempuan lagi complicated. Dia ada nama-nama dia. Layer. Double layer. Macam mana semua layer-layer. Dia ada cara-cara memotong tu. Jadi kalau kita tak potong cara salah, habis lah. Macam rumah saya, dia potong rambut. Dia potong rambut, dia pergilah salon orang Melayu, orang Islam. Dia minta potong layer. Layer macam mana dah ada. Elok rambut panjang jadi pendek. Sebab apa? Salah layer jadi pendek, makin pendek. Lah kali orang rumah kata, apa awak buat ni? Saya nak potong lain. Oh, saya ni layer terbaru dia bagi. Dia kelentong ni bini kita pula. Orang rumah kita tak tahulah macam mana layer yang dia buat ni apa benda. Kata ni bukan layer ni salah. Mana ada layer terbaru, awak yang kelentong. Lah kena marah-marah gitu. Dia kurangkan harga tak boleh lah. Dia salah tau, dia potong. Kalau tak reti, cakap tak reti. Ni tak dia cuba. Yang penting potong. Anak saya pula, dia pergi potong straight gitu. Zoom, straight gitu. Anak saya kata, kenapa potong je ni? Dia kata,
Budak-budak you tak payah potong cantik-cantik pula. Dia pula ngatur kepala rambut orang. Tak boleh lah. Customer datang nak potong ni, kau ikut. Yang penting dia tu tutup aurat kat luar. Kecuali dia datang, memang dia nak tunjuk nampak cantik dengan lelaki-lelaki lain, tak boleh lah kita orang Islam. Awak kan tutup aurat. Contoh, dia tegur, tak apa. Tapi kalau kata dia nak take time, nak dakwah orang perempuan tu, tak apa, slow-slow lah. Kan? Orang kita ni orang kena buat betul-betul. Belajar. Nak bisnes ni kita kena belajar. Kena belajar. Kalau tidak, kita akan malulah dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia hantar kursus. Orang kita tak nak kursus. Hantar kursus ni ada seorang kawan saya. Dia buka salon. Dia toke orang Islam. Tiba-tiba dia ambil non-Muslim, tukang gunting. Saya kata, bang, kita kan salon orang Islam. Kenapa tak ambil orang Bumi Putra? Orang Islam, sebab nak potong rambut orang perempuan ni, biarlah orang perempuan Islam yang potong. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, kalau orang perempuan bukan Islam potong, tak boleh. Kan? Dia kata, Ustaz, saya ada masalah. Bukan tak nak ambil. Saya dah ambil. Tapi orang perempuan punya kaedah pemotongan ni, dia kena pergi hantar kursus. Kursus berkala. Yang ni tak pergi kursus, dia pergi sekali. Lepas tu dia kata, boring lah. Tak nak. Ponteng kursus, hantar kursus, dia pergi tempat lain. Dia tak pergi kursus dengan... Jadi macam dia tak puas hati lah. Tapi dia kata, ambil yang bukan Islam ni pula. Pantang kursus pergi. Pantang kursus. Lah kali dia pandai. Bila dia pandai, dia akan buka kedai baru pula. Dia akan buka kedai sendiri pula. Tengok. Ni cara dia. Kita tak boleh lah macam ambil take for granted. Dia ilmu penting. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat bila engkau ada ilmu. Nak masak, biar ada. Nak buka restoran, kena masak. Saya tolong budak-budak muda buka kedai restoran kan. Sama juga. Belajar. Bagus budak-budak Kedah. Dia belajar. Dia kata, saya tahu macam mana nak masakkan seafood tu, shell out. Tapi kita tukar bukan shell out lah. Kita buat my shell out dekat Seri Gombak. Ramai, Alhamdulillah. Dia kata kalau chef dia tak datang, tiba-tiba tak datang, dia boleh masak. Sebab dia yang ajar masak tu. Tu baru betul. Ni kalau kita letak tukang masak, kita tak tahu masak, kita upah ke orang je. Bila chef lari, biar. Adik saya, dia buka, dia kerja kerajaan. Jadi dia ada sikit modal nak tolong keluarga dia pun buka lah kedai tom yum. Panggil orang datang. Memang sedap lah tom yum tu. Tapi tukang masak tu yang pandai. Tapi bila dah orang tu nak balik, dia balik lari, dia balik ke Patani dah, tak ada orang nak masak. Susah. Dia kata memang susah. Memang susah nak pegang. Itu sebab apa-apa pun kita kena ada ilmu lah. Lah kali tutup kedai tom yum tu. Tutup. Dia kata susah. Kedai makan ni kita sendiri. Semolek ni toke tu sendiri yang makan. Pandai masak. Dan toke juga yang ada dekat kedai 24 hours senang. Dia sama juga macam potong rambut. Orang perempuan dia potong rambut. Dalam pandangan Yusuf Qaradawi ni antara ulama yang agak lembut tau kepada isu-isu contemporary. Dalam bab istihalah dia lembut. Dia guna pandangan yang lembut. Mana dia tidak keras. Tapi dalam bab aurat ni dia tegas, tengok dia sebut. Manakala aurat orang perempuan bukan Islam dengan orang perempuan Islam, dia kata semua sama macam orang lelaki yang menonjol, yang tengok kepada aurat kita. Sampai peringkat tu. Yang ke-10, orang perempuan itu dia boleh tunjuklah kepada hamba-hamba je. Ai abiduhun wa jawarihin di annal Islam ja'alahum ka'adha fil usrah. Hamba-hamba dia boleh tengok dia punya aurat sebab hamba ni sama macam keluarga juga yang berada dalam rumah dia. Tapi bibik tak boleh. Pembantu rumah dia wajib tutup aurat dekat rumah. Saya dapat bibik yang pertama, kedua, ketiga, okey, alhamdulillah. Dia boleh pakai tudung kat rumah.
Bila saya ada, dia pakai tudung. Bila saya tak ada, tak apalah, dia buka lah tudung tu. Tapi dia kena pakai tudung bila saya balik. Dapat bibit yang keempat, kelima, lihat. Tak mau pakai. Dia pula pakai mazhab, mana tak tahu, mazhab Ustaz Indonesia. Dia tak pakai tudung. Saya bagi tahu isteri saya jarang komunikasi dengan dia. Saya cakap pada rumah saya cakap pada dia. Pakailah tudung. Kan suami saya tengok. Dia kata, enggak apa Ustaz. Enggak apa ya ibu. Guru saya kata, enggak apa. Sama majikan. Sebab kita satu keluarga dalam rumah. Sama macam hamba. Banyak kau macam hamba. Kalau hamba ni, saya boleh setubuh dengan dia. Hamba ni macam kereta, barang boleh diwarisi. Saya boleh naik kereta hari ni, naik kereta Kelisa. Esok nak naik Myvi. Kalau saya ada kereta Myvi, saya ikut saya lah. Kan? Tapi hamba tak, kalau bibik tak boleh. Dia adalah orang gaji kita. Tu nama orang gaji. Orang yang kita bagi gaji, pekerja kita. Tak boleh kamu nak tidur dengan dia, tiba-tiba tidur bilik bibik, apa cerita? Hamba, tak ada masalah. Tak boleh. Hukumnya haram. Jadi orang bibik tu dia kena duduk rumah kita. Dia duduk rumah kita, dia jaga kita makan minum dia, tapi aurat tetap kena jaga. Tu kena beringat. Tak sama bibik dengan hamba. Hamba ni kita dapat pun tak, cara dia lain. Bibik kita dapat dengan membeli pula. Kita mengambilnya dengan pembayaran kepada ejen. Dan kita bayar gaji bulan-bulan. Hamba tak. Hamba diambil dengan dua cara. Pertama, kita beli. Pertama, kita ambil daripada peperangan. Hasil peperangan tu kita ambil, bawa balik. Kita menang, kita bawa balik. Tu hamba kita. So, bila balik, saya boleh jual hamba ni kepada orang lain. Macam saya nak jual pedang, nak jual barang-barang keperluan saya kepada orang. Boleh, tak ada masalah. Tu hamba. Hamba boleh dijual, boleh dihadiahkan, boleh. Tapi tuan hamba tak boleh sebut perkataan sama macam talak. Tu dia. 3 benda yang tak boleh sebut mudah-mudah. Dia akan berlaku secara automatik. Pertama, murtad. Kau sebut dia murtad terus. Tu jangan main. Kena ada etikot lah. Nombor 2, cerai. Awak cerai. Jatuh terus talak. Cakap banyak tak? Sembang, tak ada sembang. Saya gurau-gurau. Tak ada saya gurau-gurau. Nombor 3, rujuk dari saksi dalam mazhab Syafi'i. Hamba. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba, maka berlakulah. Tak payah saksi-saksi. Macam rujuk, kena ada 2 orang saksi. Dalam mazhab Hanafi, bila berlaku persetubuhan, maka berlakulah rujuk. Tapi ni untuk hamba lah. Kan? Yang ke-11 yang kita boleh tunjukkan kepada mereka aurat, at-tabi'una ghairu ulil irbah minar rijal humul ajra wal atibba wal atba alladhi la syahwa lahum fin nisa lisababi badaniyin aw aqliyin. Al-muhim an yatawafar hadzal wasfan at-taba'iyyah lil bait yadkhuluna ala nisaihi wa fuqdan asy-syahwah al-jinsiyah. Yang ke-11 yang kita boleh tunjukkan kepada mereka aurat, iaitu orang-orang tua yang dah tidak ada nafsu kepada perempuan. Satu, yang kedua, dia memang duduk dalam rumah kita. Kita jaga dia. Dia tua lah. Orang tua yang kita jaga dalam rumah kita. Dia tak boleh, memang kita kena jaga dia. So, orang-orang ni kita boleh tunjukkan aurat. Itu sebahagian pandangan daripada 4 mazhab. Elak untuk bertudung, elak daripada buka tudung itu lebih baik. Pakai tudung itu lebih aula dan selamat daripada fitnah. Walaupun dia tak ada syahwat. Susah juga nak ukur syahwat. Syahwat orang lelaki dalam mazhab Syafi'i, sampai mati dia ada syahwat. Itu 2 syarat yang diberikan oleh ulama. Yang ke-11, at-tifl alladhi lam yadhharu ala awrat nisa. Yang ke-11, wa syighar alladhi lam yusir fi anfusihim asy-syu'ur al-jinsi. Dia tidak ada budak-budak kecil yang duduk kat rumah kita.
Budak-budak kecil datang-datang dia peluk kita. Ataupun budak kecil yang belum ada syahwat. Mana umur daripada 5 tahun, 6 tahun sebelum memayis lah. Sebelum dia nak masuk balik kan. Sebelum dia remaja. Sebelum tu, itu orang kata apa, kita boleh buka lagi kita punya aurat orang perempuan ni kepada mereka. Anak lelaki lah ni, budak-budak lelaki. Apa dia punya garis panduan? Iaitu baligh. Bila dia sampai umur baligh, maka dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tu lebih selamat lah. Oh, dah balik, tak boleh. Tapi kalau tak balik, tanda-tanda lelaki dia dah keluar, apa dia? Misai, bulu ketiak, bulu hari-hari, ataupun dia dah ada perasaan kepada perempuan, maka dah haram dah bagi dia untuk buka aurat tu. Ni macam contoh, mak angkat. Mak angkat bukan mak kita. Bukan mak budak tu. Mak angkat. Nama mak angkat. Awak ambil anak orang, jaga kat rumah. Masa dia baby sampai umur dia sebelum balik tu, bolehlah duduk dengan kita. Bolehlah berdudukan dengan kita. Bolehlah tidur dengan kita. Bolehlah peluk dia. Tapi bila dah balik, maka hukum dia adalah hukum dia dengan Tok Imam. Selesai masalah. Sama Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz. Sama. Dia bukan lagi mahram kita. Bukan mahram. Dia bukan lagi orang yang boleh kita buka aurat ke depan dia. Tu kena beringat. Ramai orang dia jaga anak angkat kan. Oh, sampai tua dia peluk. Tak boleh. Haram hukum dia. So, kena hati-hatilah. So, macam mana nak buat? Bagi budak tu, sebelum 2 tahun umur dia, susukan dengan keluarga kita. Jadilah anak susuan atau pakcik susuan. Bapak saudara susuan. Tu lebih selamat lah. Yang bapak susuan pun okey. Baik. Itu 11 golongan yang dibenarkan oleh Islam untuk kita kita tunjukkan kepada golongan-golongan lelaki ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Pertemuan akan datang kita akan bincang aurat perempuan sebenarnya. Macam mana aurat perempuan ni? Yang perlu, yang wajib ditutupi. Adakah sekarang ni kan macam-macam pakaian. Dia pakai ketat, dia tutup pakai tudung, tapi pakaian dia ketat, subhanallah. Adakah itu tutup aurat? Tutup urat. Dia tutup aurat, dia bukan tutup aurat, dia tutup urat. Tu jelah. So, itu kita akan bincang nanti dengan fashion terkini yang ada dalam dunia hiburan pada hari ini. So, kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Dia ada banyaklah. Wanita muda, dia ada hukum dia. Kalau wanita kafir, ada hukum dia. Wanita tua, ada hukum dia. Itu semua tu nanti kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Baik, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan. Baik, ada soalan? Dah azan tak? Kita bagi lalu azan dulu.